اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمدلله رب العالمين أما بعد. Sambung masih kita duk bincang cara ataupun tata cara melihat baran. Ada cara melihat baran diperuntukkan di dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Habis dah cara, penutup kepada cara. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Dan memada ia melihat zahir baju. Ni penutup ni nak bincang cara beli baju, cara melihat baju. Beli baju macam mana cara nak melihat dia. Qala al-musannif rahimahullahu taala dan memadai. Maksud memadai ini dan sah. Dan sah melihat dan memadai dan sah ia seseorang yang nak membeli itu ia melihat zahir baju. Dia melihat zahir. Zahir ni belah luar, tu zahir. Dia melihat zahir baju. Dia tak tengok dalam. Ni beli baju isu apa ni? Bukan beli baju biasa ni. Beli baju sejuk. Dia beli baju sejuk, yang baju sejuk itu dibuat daripada kapas. Baju sejuk yang tebal tu, dalam tu kita tengok dia buat daripada kapas. Bukan spam biasa dah, kapas. Ni baju yang kualiti elok lah ni, yang mahal ni. Dan memadai ia melihat zahir, yakni zahir ni nisbah luar ataupun belah luar. Yang diisi baju sejuk macam mana tu? Baju sejuk yang diisi akan baju tu dengan kapas. Jadi dalam baju tu, dia buat daripada kapas. Jadi kita tengok luar ya, tak perlu kita kena buka. Buka jahanam . Nak buka kapas dalam tengok dia buat daripada apa. Dan kita beli cushion ni. Cushion ni dalam tu ada spam. Nak tengok spam tebal mana. Kok bukan spam, dalam ni ada panggil apa, kain buruk je. Dan tiada memada. Habis. Ni isu kedua pula. Pertama, sah kita tengok zahir baju sejuk yang dibuat daripada kapas. Tak perlu kita buka nak tengok kapas tebal mana, tak perlu. Tengok luar je. Dan isu kedua, Allah pada kata memada, melihat zahir baju. Dan tiada memada ia. Ni tak sah pula. Dan tiada memada, dan tiada sah ia. Ia baik, ia mustari, ia pembeli. Tiada memada pembeli ataupun seseorang yang nak membeli tu, seseorang lah, dilihat akan zahir lihaf dan tilam. Dia tengok lihaf. Ni dia khilaf ni. Lihaf ni makna toto. Toto. Tidak sah dia tengok zahir toto dan tilam. Nak beli tilam, nak kena buka. Oh, kacau juga. Jahanam juga. Ni ada khilaf ni. Jadi tak sah dia kata nak beli toto, tak buka. Mazhab Syafi'i tu tak nak ikut mazhab Syafi'i dalam muamalah. Memang payah dia kata ikut mazhab Syafi'i. Nak tengok isi dalam itu. Tengok isi dalam. Toto tu macam ni. Nak kena buka. Kena beli dulu. Dia tak buka, dia tak bagi, jahanam. Itu ada situasi mazhab Syafi'i ni, situasi tertentu memang kita tak boleh ikut qaul mu'tamad, kena ikut qaul dhaif. Dia qaul dhaif, kita tak perlu ikut mazhab lain pun, dia ada qaul dhaif. Yang sah jual beli ghaib, dia panggil bai'ul ghaib. Ini jual beli barang tak tengok. Sah. Ni kita nak cerita mu'tamad dulu. Kita ambil tahu dulu bagaimana qaul mu'tamad di sisi mazhab Syafi'i. Kita ambil tahu. Ni kalau kita tak ambil tahu ni, orang yang duk belajar hari ni dalam bidang muamalah umum di mana-mana institut pengajian, dia orang ni dia tak menitik berat dah soal mazhab Syafi'i, dia terus mengaji mazhab lain. Walaupun dia baca kitab orang panggil apa, qaul ataupun sangkaan dia tu, kitab mazhab Syafi'i lah. Sebenarnya ada banyak kitab kontemporari ni diambil, ni naqal daripada mazhab lain.
Melainkan kitab Torah. Kitab Torah betul. Dia tak nakal mazhab lain. Memang betul mazhab Syafi'i. Tak lama. Kitab model ini dah campur habis dah. Ini kita ambil tahu dulu mazhab kita secara yang muktamad. Barulah kita pilih yang dhaif untuk kita beramal situasi yang kita tak mampu. Macam kita beli roti, kita beli roti, makanan lah. Makanan pun tak boleh buka. Kan? Sama, tak boleh beramal dengan qaul muktamad. Beli roti, beli biskut. Nak buka biskut dulu, orang tak berjual lah. Kata bayar dulu. Dia kata boleh nak buka ban, bayar dulu. Kalau bayar dulu, tak payah. Dah jadi dah. Bayar dulu ban. Bayar dulu, buka-buka hancur biskut tu. Tak nak. Hancur. Saya nak tak hancur. Hancur dia. Kata dia tak bagi buka. Balik buka rumah. Hancur, kata hancur, tak gantar lah. Senang. Jadi sebab itu kita nak beli barangan di luar yang tak boleh buka, kita kena tahu. Itu bukan qaul muktamad. Itu qaul dhaif. Dia panggil bai'ul ghaib. Jual beli barang yang tak tengok. Qaul dhaif boleh. Tak perlu kita taklid mazhab Maliki. Tak perlu. Kita tetap berada dalam mazhab kita. Cuma kita kena tahu. Sebenarnya kita beli barang tak tengok tu, itu adalah pandangan ataupun qaul dhaif dalam mazhab kita. Boleh. Dia panggil bai'ul ghaib. Banyaklah hari ni hampir 90% barang ni kita tak tengok. Tak kisahlah jual beli apa pun. Jual beli minyak dalam jual beli minyak hari-hari duk isi minyak. Tak tengok pun minyak jatuh terus dalam motor, dalam kereta, dalam tangki kereta. Tahu penuh. Tahu penuh je kan. Tahu masuk minyak ke masuk angin. Tengok meter je. Mana barang kita tengok tak tengok pun. Tah minyak, tah apa dia dalam tangki tak tahu. Start kereta hidup. Itu semua kita jual beli tak tengok. Kini toto. Ni dan tiada memada. Jadi kita kena walaupun kita tak beramal, kita kena pertahankan ilmu. Kena baca juga. Kadang-kadang orang kata tak payah baca dah mazhab Syafi'i, kita bukan amal dah. Tu pun teruk juga faham macam tu. Tak, kita baca pertahankan ilmu syariat dan mazhab kita, kemudian kita pilih untuk kita beramal. Jangan kita tak beramal, kita tak baca, itu hancur Islam. Itu hilang Islam. Dia panggil hilang ilmu. Kerana apa? Tak boleh. Tak memada. Kerana tu dia panggil illah bagi tidak memada. Dan tiada memada dilihat zahir lihaf, zahir toto dan tilam. Kerana kapas yang di dalam lihaf dan tilam itu, maksud dia akan kapas. Sebab kena tengok sebab apa? Sebab orang beli toto dan tilam, target dia. Ataupun benda yang dia nak jadi pertimbangan dia ialah dalam tu, ketebalan apa panggil apa? Kapas tu. Cantik tak cantik tilam tu berdasarkan kepada apa? Kepada isi kandungan dalam tu. Bukan luar. Tu kena tengok qaul muktamad. Bersalahan. Lain. Beza. Bersalahan ni beza. Bezalah dengan kapas yang diisi baju. Kapas diisi baju tu tak tengok pun tak apa. Sebab apa? Asal kena tengok. Tak tengok pun tak apa. Kenapa? Sebab dia kata lain. Kapas yang diisi baju dalam baju sejuk tu lain. Dia bukan menjadi sasaran kita nak tengok tebal mana kapas tak. Dia tengoknya pakai selesa, tengok cantik baju sejuk. Tak perlu buka pun. Tapi tilam tak orang nak tengok tebal mana. Nak tengok kalau orang dulu dia panggil tilam tu, tilam kabu tu. Spam ni tak laku dulu. Lepas tu nak tengok betul tak kabu tu. Kok hitri kain buruk. Tilam dulu kan. Kalau dulu betul. Ni praktikal lah zaman dulu ni. Kitab ni. Orang beli tilam zaman dulu, dia akan nilai ni kabu ke kabu ke ataupun kain-kain buruk dia padak kan. Padak masuk kain buruk. Ada orang padak kain buruk je. Dia jahit tilam kan. Dia padak-padak kain buruk. Entah sampah apa. Tak kisahlah. Buh lah dalam tu semua. Segala maknika kain kan. Itu memang jadi target dia. Jadi penilaian kualiti satu barang itu adalah isi kandungan dalam tu. Kapas, macam mana kualiti kapas dia, macam mana kalau spam, kualiti spam dia. Tu dia nak tengok kualiti dalam tu. Itu kena tengok. Tak memadai. Tak tengok. Dia beza dengan baju. Baju lain, baju tak kisah. Asalkan pakai tak sejuk okey. Tu nama je baju sejuk. Pakai nak bagi dia panas, bukan nak bagi sejuk.
Habis. Dan ni. Dan taraddu' Syekh Azra'i. Syekh Azra'i pun taraddu' isu ni. Syekh Azra'i ni dia panggil ashabul wujuh. Dia tak sampai peringkat orang panggil apa? Bukan mujtahid mutlak lah. Taraduk dia bukan buat hukum, dia bukan Syekh Azra'i ini bukan sama dengan Syafi'i, tak, dia bawah ni. Dia boleh bukan orang panggil mujtahid takhrij. Takhrij ni mengeluarkan hukum yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Seperti Imam Nawawi. Dia bawah lagi pada Imam Nawawi. Dia ni hanya boleh bahas, boleh bincang isu yang telah dikeluarkan oleh imam lain. Sebab tu dia taraduk bahas isu ni. Dan taraduk dia pun tak confirm. Taraduk teragak-agak juga dia pun tak confirm. Syekh Azra'i taraduk tu pada menghubungkan lihaf. Hubung ni menyamakan lihaf dan tilam itu dengan baju. Dia pun tak berani nak kata beli tilam, beli toto ni tak perlu tengok. Kalau beli baju sejuk boleh tengok, tak perlu tengok, sah. Jadi baju sejuk ni kita tengok luar aja sah. Itu qaul mu'tamad lah. Bukan kira qaul dhaif. Qaul dhaif kita tengok langsung, luar betul tengok. Ni kita beli baju sejuk ni kita tengok belik lah, tengok luar, tengok belakang, buka dalam ni. Dalam ni kan kita cek lah, ni qaul mu'tamad. Bukan tak tengok langsung, itu qaul dhaif. Beli baju sejuk kat luar, pergi bandar dan sebagainya, kita buka tengok. Tengok kat mana cari ke, buka dalam, tengok. Semua kita tengok. Tak perlu kita gunting nak tengok isi kapah, isi kandungan, tak perlu. Tu qaul mu'tamad sah. Tapi kalau toto, beli tilam dan toto, itu nak kena tengok. Cuma Syekh Azra'i kata apa? Syekh Azra'i kata dia pun taraduk. Tak berani dia pun nak menyamakan dengan beli tilam, beli toto, nak samakan dengan beli baju sejuk. Tak perlu buka. Dia pun tak berani. Tu dia panggil taraduk. Tetapi, sungguh pun dia tak berani, tetapi dibahas oleh Syekh Damiri. Tu Syekh Damiri bahas. Dia bahas macam mana Syekh Damiri ni? Syekh Azra'i dia tak berani, dia senyap je. Syekh Damiri kata apa? Dipadakan pada lihaf dan tilan seperti baju. Kata Syekh Damiri, sama je. Syekh Azra'i dia lagi ihtiyat, dia tak berani. Tu dia taraduk tu. Taraduk ni dia tak berani untuk menyamakan baju sejuk sama dengan toto dan juga tilam. Tak berani. Tapi Syekh Damiri ni dia bahas. Dia bahas, kata sama. Dipada maksudnya boleh. Syekh Damiri kata dipadakan. Mana dibolehkan pada lihaf dan tilan tu sama dengan baju yang diisi akan dia. Akan baju tu diisi dengan apa? Dengan kapas. Dan dirajih. Rajih ni ditarjih. Tarjih ni keluarkan hukum mana kuat. Tu panggil tarjih. Dan ditarjih, yang dirajih. Semua ni adalah tugas-tugas para ulama. Kita baca je. Jadi kita just follow je. Yang kita pula nak tarjih. Mengada-ngada hari ni. Memandai-mandai. Pendapat saya, ni pendapat Imam Nawawi. Ni pendapat Imam Rafi'i. Tapi bagi saya, pula. Ada pendapat ketiga. Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i dah berkhilaf dah. Maka yang ketiga tu dia lah. Hebat juga doktor ni. Dia lah putus ya. Mampukah. Aduh. Dan dirajih oleh Ibnu Syuhabbah. Tiada memada ia. Dia dikuatkan. Tu dia tarjih. Ibnu Syuhabbah kata apa?
tiada memada ia seseorang tadi dilihatkan zahir. Tak boleh tengok zahir je. Tak boleh nak sama dengan baju sejuk. Bahkan tak dapat tiada. Tu tak tu. Dia buat, kalau kitab saya dia buat ta je. Disambung dengan da. Jadi, tak dapat. Tak dapat. Kan? Kalau kitab lama tu dia buat ta. Dia tak ada ta'alik hamzah, tak ada. Kalau kitab moden ni dia buat ta'alik qaf, tak. Tak dapat tiada. Kan? Kalau kitab lama tu dia tak banyak ejaan, dia tak mau cakap banyak, dia ta saja. Tak ada. Tak dapat. Tak dapat jadi India. Tak dapat. Bahkan tak dapat tiada. Maksud tak dapat tiada mesti lah. Bahkan mesti daripada dilihatkan setengah daripada kapah. Tengok setengah pun tak apa. Dia panggil baik jual beli melihat sebahagian. Jual beli melihat permukaan. Kita tengok permukaan tu sah dah. Sama sebelum daripada ni. Melihat sebahagian. Sebahagian kapah. Hal lain tu tak apa. Kita tengok separuh kapah je. Buka sikit je. Buka sikit tilam tu tengok kapah. Okey, beres. Hal lain yang tak tengok tu sama, kualiti dia sama je dengan yang kita tengok. Itu ditarjih, dikuatkan pendapat oleh Ibnu Syuhabbah. Habis dah pasal baju sejuk. Jadi kesimpulan baju sejuk baju ni tak apa, baju mudah je. Cuma yang duk khilaf tu adalah beli toto dan beli tilam. Beli toto dan beli tilam ni nak tak cukup ataupun tak memadai, tak sah kita tak tengok. Kita tengok. Cumanya orang panggil apa? Dia khilaf pada nak sama tu. Nak menyamakan. Tak perlu buka. Tengok je tak perlu buka. Syekh Az-Zura'i kata dia tak berani nak cakap. Tapi ditarjih oleh Iman Syubah kata apa? Syubah kata kena tengok. Bukan tengok tilam tu, tak, dalam tu. Duk bincang ni bukan tengok luar. Luar ni qaum tamat memang kena tengok pun. Hidup bincang ni nak kena buka kapah dalam tilam, buka sikit tengok sebahagian daripada tilam. Jadi pendapat yang kuat yang ditarjih oleh Syekh ataupun Ibnu Syuhabbah ni kena tengok. Baik, masuk penutup last sekali dan qala al-musannif rahimahullahu taala dan diiktibar. Ni nak beli rumah pula. Penutup. Dan diiktibarkan. Ni cara tengok, cara nak beli rumah terakhir. Dan diiktibarkan dan dikira. Diiktibar ni dan boleh diambil kira. Di sisi syarak. Mana diambil kira? Maknanya sah tu diiktibar. Sama dengan memada. Kadang-kadang dia guna memada. Kadang-kadang dia guna diiktibar. Sama je. Dan diiktibar dan boleh diambil kira. Dan boleh diterima pakai. Dan sah. Boleh. Kok mana pun tak apa. Diiktibar tu melihat tiap-tiap sesuatu itu barang yang berpatutan dengan dia pada uruf. Jadi cara nak lihat sesuatu yang kita nak beli tu, lihat apa dia? Lihat cara macam mana berpatutan dengan dia, dengan barang itu pada uruf, di sisi uruf. Pada tu dipanggil nisbah, di sisi uruf. Jadi cara nak tengok itu diambil kira pada uruf. Macam mana diambil kira pada uruf? Cara nak tengok tu. Belum ni kita tahu dah kan. Cara-cara tengok tu ada dua tu. Kena tengok semua, kena tengok semua juzuk, kena tengok apa panggil. Ada dua cara. Pertama kena tengok secara jelas tanpa perantaraan. Tak boleh perantaraan, tak boleh. Yang kedua pula kena tengok semua juzuk barang yang kita nak beli. Itu dua cara. Melainkan, pengecualian tu kita dah sebut. Melainkan tak boleh nak tengok semua, sukar, kita tengok sebahagian boleh. Baik. Sebahagian tu pun nak tengok macam mana? Cara nak tengok umum ni nak tengok macam mana? Tengok pada uruf. Dia nak detail tengok pada uruf macam mana. Jika ia membeli, jika ia seseorang itu mustari tadi membeli.
Membeli apa? Membeli kampung. Kalau dia nak beli kampung, nak tengok macam mana cara. Kacau beli kampung. Berzaki nak beli kampung. Apa? Kampung Puncak Alam. Nak beli dah kampung, dia nak beli. Dahsyat betul orang dulu. Hebat orang dulu. Satu kampung dia nak beli. Macam mana nak tengok tu? Dahsyat juga tu. Satu kampung. Bagi kat orang tak mengaji, dia goreng ni. Satu kampung nak beli. Macam mana ustaz? Kampung lah. Bukan dua kampung. Dia nak beli satu kampung. Macam mana nak tengok? Tengok dia nak tengok macam mana. Kalaulah nak beli kampung, tengok dianya. Cara nak tengok kampung tu, dia kata, dilihat rumahnya. Kampung tu ada 200 biji rumah. Kampung tu. Maka tengok rumah. Apa nak tengok 2 biji rumah? 200 biji rumah. Kacau. Dan atapnya, semua kena tengok. Rumah tengok, atap tengok. Betul lah, dia kena tengok lah. Dan sutuhnya. Atap dengan sutuh ni sama lah. Atap tu, sutuh ni yang depan. Bumbu depan. Sutuh. Bumbu depan. Atap ke semua. Kena kampung tu ada 200 biji rumah. Tak larat. Nak tengok. Nak tengok atap, nak tengok sutuh. Tapi dah goreng, dia boleh goreng. Dan jidah tengok dinding. Ni bukan kampung ni. Kampung di sini dengan makna apa? Dengan makna rumah. Jangan duk goreng. Anak murid dia angguk je. Ustaz yang tak amanah dia goreng habis. Hangit. Anak muridnya angguk je. Faham tak? Faham. Anak murid kata, okey tu. Bukan nak beli kampung. Orang tak jual kampung tu. Kampung tu tak milik. Tak ada satu kampung milik owner. Satu owner. Taklah ramai. Kalau ada pun jaran-jaran. Maksud kampung di sini ni diterjemah daripada kitab Arab. Kitab Arab dia kata dar. Dar tu makna rumah. Dar. Dar tu rumah. Darun. Darun tu rumah. Kita nama dia Darul Azhar. Rumah Azhar. Darul. Darul tu kawasan lah. Darun Naim. Kelantan Darun Naim. Kelantan tu Darun Naim. Tempat kawasan Naim. Diturunkan nikmat. Perak Darul Ridwan. Perak itu Darul. Empire. Tempat kawasan. Ridwan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Itu tanda-tanda kesan-kesan orang dulu ni melaksanakan Islam. Negeri pun nama dia. Nama Arab. Selangor? Ihsan. Tasawuf tinggi orang Selangor. Darul Ihsan. Ihsan tinggi orang Selangor. Sebab dia duduk di perkampungan. Darul tu maknanya kampung, maknanya rumah, kawasan, empire. Ihsan. Orang yang sangat ihsan. Ihsan ni apa dia? Tasawuf lah. Integritinya tinggi. Itu ihsan. Jauh? Jauh ta'zim. Tok Pian jauh lah, Tok Pian. Tok Pian jauh asal jauh. Ta'zim lah. Azim, hebat. Azim. Orang Arab, bahasa Arab komunikasi, azim. Dengan makna apa? Dengan makna canggih, dengan makna hebat. Dia nak kata kita azim, kita hebat. Dia kata enta azim. Awak ni hebat bah. Enta azim. Jangan duduk makna lurah. Azim ni maha besar. Itu makna lurah. Bahasa komunikasi semasa. Azim, hebat. Canggih, hebat. Senang dengan Darul Iman. Darul Iman kuat lah. Orang Terengganu kuat iman dia. Akidah kuat. Habis tu semua. TMBS semua bungkus. Bungkus habis. Kuat sangat iman dia. Mengaji tauhid kuat. Tauhid sana. Tauhid kuat. Nikmat banyak di Kelantan. Naim. Banyak nikmat sana. Mau tak banyak nikmat? Banjir sikit tak. Hanyut habis. Kerja banjir je. Baik, kalau kita nak beli kampung, nak beli rumah, macam mana cara nak tengok rumah? Baik. Apabila kita nak beli rumah, yang diperuntukkan cara nak tengoknya ialah dilihat rumahnya. Jika ia membeli kampung, dilihat rumahnya. Kacau.
Maksudnya, jika ia membeli kampung, jika ia membeli rumah, dilihat rumahnya, di sini bukan makna rumah, dilihat biliknya. Tu rumah di sini pula dengan makna bilik. Dengan makna bilik-bilik. Diterjemah daripada kitab Arab. Sebab kitab kita ni, dia Fathul Wahab. Kitab Arab dia kalau kita buka Fathul Wahab sebiji, hampir sebiji. Matlaak ni dia memang, dia punya bahasa dia arah tinggi muamalah. Sebab memang rujukan dia kitab tinggi. Sebab tu bukan kala-kala lah. Macam kitab matlaak. Orang tak faham je dia kata matlaak ni apa payah baca. Payahlah kitab tinggi. Kitab Fathul Wahab. Kalau kita buka Fathul Wahab, tengok, hampir sebiji dia terjemah. Dan ibadat pula diambil daripada mana? Dia terjemah banyak daripada kitab Bajuri Ibn Qasim dan juga I'anatul Talibin. Sebab tu kitab ni sebenarnya hebat. Sebab rujukan dia terdiri daripada kitab Bajuri Ibn Qasim dan juga kitab I'anatul Talibin. Kalau kita baca kitab Arab I'anah, kita baca kitab Bajuri, kita baca matlaak, sangat cantik. Dia telling. Isu-isu semasa dalam matlaak tu ada di dalam kitab Arab. Jadi kita tak sempat nak baca kitab Arab, baca kitab Jawi cukup dah. Cuma kita kena tahu nilai kitab Jawi. Supaya apabila orang tak kenal, orang akan merendah-rendahkan kitab Jawi. Bazaki pergi jauh-jauh baca kitab apa, Wan? Matlaak Allah. Matlaak je ke? Tak kena baram dia. Matlaak je ke? Ingat matlaak ni koma ke? Cokia ke? Cak ayam je. Dia kitab tinggi tu. Bagi kitab Arab yang diterjemah tu tak mampu kita faham. Fathul Wahab payah nak faham. Sebab apa? Sebab kitab Fathul Wahab ini ringkas. Sebab tu matlaak dia ringkas. Nak kena takdir banyak hazaf. Banyak yang dimahzuf yang kita kena takdir balik. Kita tengok balik jadi jual kampung dengan makna rumah, dilihat rumahnya dengan makna bilik. Kita kena tengok bilik. Tak memada kita beli rumah tu tengok luar, tak boleh, kena masuk dalam. Kena masuk dalam. Nak masuk dalam nak tengok macam mana? Ada kena tengok segenak dinding habis semua. Kena tengok secara uruf. Kebiasaannya macam mana kita tengok. Bilik kena tengok. Tak memada kita tengok pintu bilik, kena masuk dalam. Kena tengok bilik-bilik dan atapnya. Jadi dalam ni kita tengok bilik je. Ni luar dinding ni tak rekah tak apa. Lepas tu kita tengok bilik, masuk bilik. Bilik air buka macam tu, dapur macam tu je. Habis. Luar pula. Dan atapnya. Atap. Cuma atap ni tak wajib kita tengok semua daripada belakang, tengah, depan tak payah. Kita tengok sebahagian atap kiri ke, atap kanan ke, atap belakang ke. Yang tengah yang kita tak nampak tu, dia sama. Dia panggil dia sama dengan tempat yang kita tak tengok. Dan juga sutuh bumbu depan. Kita tengok bumbu depan je. Oni ke apa ke, sutuh. Dan jidar, dinding luar dan dinding dalam kena tengok. Adapun dalam dinding tu, tak payahlah ada ketuk, bata apa dia guna, tak payah. Dan jidarnya dan dindingnya dan luban air. Luban air ni dia panggil saluran air. Parit kiri kanan tu kan dia ada sistem kita buat peparitan tu kan. Tu kena tengok tu. Yang tu disyaratkan tengok. Longkan tu. Kiri kanan tu. Dan luban air. Dan saluran air tu mana luban air. Dan habis. Baik. Satu isu. Dan yang kedua, isu yang kedua atau pada kata jual rumah dan pada kebun. Dan jika ia membeli kebun, tu ataf. Pertama, beli kampung, yang beli rumah. Yang kedua pula, dan jika ia membeli kebun, dilihat. Jadi sah memada dilihat pohon kayunya, pohon kayu yang ada dalam kebun yang kita nak beli tu. Kena tengok pohon kayu. Kalau kita melaikan, kita beli tanah kosong. Itu bukan kebun lah. Itu tanah kosong, tanah lok. Tanah lok ni ada pula cara yang diperuntukkan nak kena tengok apa. Ni kebun ni. Kita beli tu dusum lah, kebun atau dusum. Nak tengok apa pokok kayu sebab memang kita nak pokok kayu yang kita target. Kebun getah, kebun durian, kebun rambutan. Kita nak kena tengok pokok-pokok kayu yang ada dalam kebun. Dan pagarnya. Nak tengok juga pagar. Mana tagar lah. Border sempadan. Kalau tak ada pagar tu, maksud pagar ni tak semestinya pagar. Bukan maknanya kalau kebun tak ada pagar, kena suruh owner tu buat pagar dulu baru boleh beli. Tak semestilah.
Masuk sempadan lah. Kena tahu sempadan tanah yang kita nak beli ni. Kena cek mana sepadan ni. Ni sepadan dia. Pagar aku tak buat. Dan pagarnya. Dan sempadannya. Pagar atau sepadannya. Dan tempat berlari air. Sudah. Tempat berlari air. Apa dia tempat berlari air ni? Dan anak-anak sungai. Kena tengok anak sungai. Melainkan kebun kita tak ada anak sungai. Tak payah tengok. Kalau kebun kita tu, kebun-kebun dalam bukit ataupun kebun kawasan-kawasan pedalaman yang ada anak sungai, kena tengok anak sungai tu. Termasuk benda tempat yang kena tengok. Dan pada sahaya, habis atas yang ketiga. Isu yang ketiga ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala dan atas pada kata jika membeli kampung tu. Dan pada sahaya laki-laki dan perempuan dan sahaya perempuan. Tu. Dia panggil apa? Dan jika ia membeli apa? Membeli sahaya laki-laki dan sahaya perempuan. Memada dilihat. Nak tengok macam mana beli sahaya ni. Dan beli saya laki-laki dan saya perempuan. Nak tengok macam mana? Nak kena lodeh ke? Beli laki-laki. Nak kena lodeh dia punya baju ke? Nak kena lodeh seluar ke? Nak tengok? Tak perlulah. Kalau beli saya laki-laki dan saya perempuan itu kena tengok macam mana? Dilihat yang lain. Yang tu sifat bagi mahzuf. Ada benda yang dia mahzuf. Yang lain tu, yang ni kawasan yang lain daripada bayan bagi kata apa? Bagi kata kawasan. Daripada tu min lil bayan, nak teran apa dia? Teran kawasan, dia mahzuf itu. Dilihat kawasan ataupun tempat yang lain daripada aurah. Jangan tengok aurah. Tengok tempat yang bukan aurah. Itu dia panggil kawasan yang lain daripada aurah. Maksud dia? Maksud tak boleh tengok kawasan aurah. Tak boleh tengok. Aurah tak boleh tengok. Apa yang bolehnya? Lain daripada aurah boleh tengok. Kalaulah beli sahaya tu lelaki, tak boleh tengok kepala lutut dia. Tak boleh. Nak tengok kepala lutut macam mana tak boleh. Nak tengok pohon kuat, cara macam mana pohon kuat tak kuat sebab nak naik pokok ni. Tak boleh. Tapi tengok betis dia boleh lah sebab betis tak aurah. Sebab laki ni sama je aurah laki-laki, hamba laki-laki dengan kita sama. Aurah sama dengan laki-laki sesama laki-laki. Iaitu aurah dia pusat hingga lutut. Jadi yang tak boleh tengok pusat hingga lutut. Boleh tengok lain. Badan dia kita boleh suruh buka. Buka baju aku nak tengok. Okey tak aku nak beli ni. Dengan harga ni. Berapa ni? Seko ni. Seko ni harga 20,000. Hak tua lagi murah. Kalau 5 siri harga turun. BMW lagi tinggi siri. Lagi tinggi harga banyak siri. Orang dia keturun dah. Orang siri 20-an. Tu kuat tu. Itu mahal. 30-an. Tu rendah sikit harga. 40 lagi rendah. Tapi kita tahu yang mudah penyakit Ustaz. Tu kena tahu. Tu kena tanya. Kena tanya. Spek dia panggil spek. Tak boleh. Kena tanya semua. Ini cerita dia kan kita duk bincangkan kena tahu ciri-ciri barang dan tengok. Dua-dua tu kena itu diwajibkan, bukan sunat. Kena tahu itu wajib jual beli, bukan sunat. Tahu ciri-ciri produk, ciri-ciri barang, spek dia, spesifikasi orang itu, maksud dia macam mana ni badan macam ni, nampak kuat, nampak tegap, penyakit ada tak? Tak ada penyakit. Siap bawa fully check up. Faham bukti. Geram tak ada lah geram. Orang mana ada geram, IC je ada. Jadi dia kata saya okey ni memang bebas penyakit ni walaupun umur 50. Tu saya nak jual mahal ni hamba ni. Umur 50 kuat. Tulang besi awak dawai. Takut penyakit. Guarantee tak ada penyakit. Saya cek setiap 6 bulan sekali. Tak ada bebas penyakit. Terus buat kerja apa dia buat. Panjat pokok dia tengah kuat. Umur 50. Saya nak jual mahal. Terkejut. Jual mahal umur murah, umur tua. Sepatut umur tua lagi murah. Kita tengok umur, spek dia umur begini-begini. Lepas tu harga tinggi. Orang tanya lah, kenapa harga tinggi dengan umur ni?
Saya cek dengan MB punya. Oh, saya dah cek. Ini barang air ubat ni. Ini barang MW punya ni. Barang baik. Ini bukan jenis ada penyakit, taib penyakit ni. Okey. Kalau macam tu, saya sanggup beli. Tu okey lah. Jadi wajibnya kita kena tahu spesifikasi detail dan tengok. Tengok itulah dibenarkan untuk tengok badan dia sebab dia lelaki. Boleh. Yang tak boleh tengok ialah aurah dia. Tak boleh. Dan perempuan. Perempuan nak tengok macam mana? Perempuan tak boleh. Perempuannya hanya boleh tengok muka dan tangan saja. Selain daripada tu tak boleh. Sebab selain daripada tu aurah. Dia hamba perempuan, ya. Belum kita beli ada aurah. Tapi kalau kita dah beli, dah sah akad jual beli, dan kebetulan hamba perempuan itu tidak menjadi isteri orang, dia dengan kita tidak ada aurah. Sama dengan isteri. Tu boleh buka. Jangan buka depan orang lah. Balik rumah dulu. Jangan gelojoh sangat. Balik rumah tengok. Boleh buka semua lah. Balik rumah barang. Unboxing lah. Balik rumah. Unboxing hamba. Tengok. Korak penuh belakang. Aduh. Ini bukan barang MW ni tu. Beli barang mahal. Tapi kulit tu dia. Tu boleh khiyar. Dia ada khiyar. Dia boleh khiyar. Sebab itu isyarat memperuntukkan untuk membela pembeli walaupun tak boleh tengok kerana dia aurah, tapi syarat menyediakan solusi dia khiyar. Boleh hantar balik. Hantar kat owner. Menipu lah kau ni. Korak penuh belakang. Kata elok. Kau mau elok. Elok muka je. Kita nak semua elok. Tapi kalau dia redha dengan korak tak apalah. Dia redha korak ke korak lah. Cantik. Aku beli ubak lah dia tu. Yang penting muka cantik. Lepas tu rajin. Dia Kena modal. Kedua kau modal balik. Tapi bukan barang cantik dia tu. Dia hamba ni, mahal ni, dia ni kualiti dia apa? Kualiti dia cantik dan juga rajin. Tu kualiti. Kalau rajin lagi mahal. Lagi rajin lagi mahal. Lagi cantik lagi mahal. Kalau cantik pemalas tak jadi barang juga. Balik buat apa? Nak tengok je. Hamba bukan nak tengok. Dia nak kena berkhidmat. Kalau pemalas, jual je. Nega hamba lah. Nega hamba lagi untung. Nega orang. Hari ni orang menega orang services. Itu bukan nega hamba tu. Dia ejen menyediakan pembantu rumah. Itu bukan hamba. Dia servis dia tu, itu perkhidmatan. Itu bukan jual tu. Abang Zaki nak cari orang gaji. Boleh saya sediakan. Saya sediakan spek macam ni, umur macam ni. Abang Zaki nak umur berapa orang gaji. Kalau umur 30 mahal sikit. Sebab dia rajin buat kerja, kuat buat kerja. Kerana budak lagi mahal. Tak apa Ustaz, saya nak yang tua-tua. Payah nak bela budak-budak ni. Murah sikit. Bayar gaji dia murah. Tua. Tapi suruh kerja pun tak boleh. Tak boleh lah kuat-kuat sangat. Dia tua dah. Umur berapa ni? Umur 55. Muda pada saya sikit lah. Orang gaji? Ya. Gaji taklah sama dengan umur 30. Itu lain. Itu bukan hamba. Itu dia panggil perkhidmatan. Menyediakan orang gaji. Itu upah tu masuk upah. Jadi silap faham pula. Kita bayar orang gaji itu bukan hamba. Itu upah. Lepas tu kena bayar. Hamba dia tak bayar. Dia tak boleh buat kerja. Hamba ni dia buat kerja saja tanpa bayar. Bayar pun dia tak sah pegang duit. Dia tak sah. Dia tak boleh milik. Kalau orang bayar pada dia, orang bagi duit pada dia, auto duit tu milik owner. Milik tuan dia. Tuan-tuan Abang Zaki ada hamba. Tiba-tiba hamba kita ni kita bagi pinjam pada Abang Yuk. Abang Yuk sian tengok rajin betul buat kerja. Bagilah sebelum balik, bagilah ambil duit 50. Dia tak boleh pegang. Maksudnya dia pegang tu wakil pada Abang Zaki. Balik rumah dia kena bagi. Kalau tak bagi kat tuan haram. Sebab dia tak boleh milik. Jadi hamba ni menepati tuan. Maksudnya hamba buat kerja, orang bagi duit apa, itu adalah duit tuan. Sebab dia itu milik tuan. Melainkan kalau tuan tu bagi syarat je tak? Maksud syarat tu macam mana? Macam nak, kalau dia nak merdeka. Tu hamba, tu melainkan itulah. Melainkan hamba yang boleh pegang duit dan boleh terima zakat ialah hamba kitabah. Hamba yang diakad kitabah oleh tuan dia. Maksudnya hamba yang telah di merdeka, akad merdeka dengan tuan dia. Kalau kamu bayar pada aku, maka kamu akan merdeka. Dia pun nak kena cari duit. Untuk nak bayar kepada tuan dia ni, nak merdeka ni. Contoh tuan dia kata, aku bebaskan kamu
dengan bayaran 10,000. Contoh murah tu. 10,000. 2 nujum ni kena peruntukan tak boleh satu, tak sah. Peruntukan dia sekurang-kurang 2 kali bayar ansuran. 2 kali bayar. Tak boleh satu kali tak sah. Ataupun dia panggil apa? Langsan lah kita panggil kan. Tak sah. Sebab dia nak kena cari duit. Maka apabila tuan dia akad kitabah dengan dia, maksudnya akad merdeka dengan bayaran, dia boleh merdeka free macam tu boleh, tapi dia kata rugilah aku beli mahal. Dia tak nampak pahala, maka dia nak merdeka dengan bayaran. Kalau merdeka dengan bayaran ini dan dia tetapkan bayar itu 2 kali. Okey, tahun ni membayar 5,000, tahun depan 5,000, cukup 10,000. Maka mula daripada akad merdeka akad kitabah itu, maka mulalah dia boleh milik duit. Untuk kumpul. Dan dia kumpul tak cukup. 2 nujum dah cukup habis, duit tak cukup, auto dapat kat tuan dia balik. Sebab dia tak merdeka juga. Kenapa? Kerana tak cukup syarat. Kita boleh bagi zakat kat dia, hamba kitabah, kita boleh bagi duit kat dia. Itu saja hamba. Kalau kita jumpa dalam kitab fiqh, hamba boleh terima zakat, hamba itu je, bukan semua hamba. Habis, terakhir. Sikit lagi. Tengok yang last. Oh, ada lagi. Belum lagi ni. Dan, tak ada dan. Pada terus kan. Dan perempuan dilihat yang lain daripada aurah. Pada binatang dilihat sekalian tubuhnya. Pada binatang tak apa. Dia tak ada aurah binatang. Jangan tengok. Nak tengok kotel pun tak boleh. Boleh. Tengok kotel binatang. Boleh. Melainkan tengok kotel tu fitnah tak boleh. Orang tanya, Ustaz, boleh tengok tak? Saya suka tengok farah binatang. Macam mana nak jawab? Hobi saya suka tengok farah binatang. Dia tanya dia balik, farah orang? Lagi? Tak, tanya dia. Dia tak tahu farah binatang. Tanya dia dulu, lama farah orang pun dia tak tahu. Jangan jawab lagi hak binatang tu. Tak tanya dia, kalau farah orang boleh tengok? Tak boleh Ustaz. Tak apa tu, dia tahu tu. Farah orang haram. Takutnya farah binatang dengan farah orang dia samakan. Makna dia hobi tengok farah orang. Itu jangan. Itu tak tahu tu. Kena tanya dulu yang hukum yang asas. Dia kata orang saya tahu haram tengok farah orang. Tapi farah binatang saya tak tahu. Ataupun zakar lah, samalah farah dan zakar. Boleh tengok tak zakar binatang? Boleh mah? Zakar binatang dengan farah binatang boleh tengok? Hari dia tengok lembu. Lembu, ayam, duk tengok farah ayam. Open. Open. Jawab dia, mazhab kita, hukum adalah harus sekiranya tidak ada fitnah. Tapi kalau fitnah haram. Mainkan fitnah muda. Tu hobi tu. Hobi tu maksud apa? Suka tengok. Itu haram, tak boleh. Sebab dia suka tu, itu dia panggil fitnah. Kalau dia tengok farah binatang, dengan tengok pokok kayu sama, itu yang boleh tengok. Tengok pokok bunga, sama. Tengok, kucing duduk bersegama. Duduk intai, mana? Tu, atas. Gila dia. Haram tu. Itu panggil fitnah. Seronok tengok, seronok. Orang dia tak faham fiqh, dia fitnah, dia kata, kena tu dulu. Oh, tak perlu. Tu lagi bertambah haram. Tak perlu. Dia tengok je dia rasa seronok dah. Itu fitnah dah. Belum naik lagi. Belum intisyar zakar lagi. Belum intisyarul zakari. Belum. Dah mula seronok dah. Seronok tu dah fitnah dah. Kalau seronok je, cepat-cepat jangan tengok. Sebab dia akan intisyarul zakar. Dia akan terabur zakar. Intisyarul zakar tu makna terabur. Naik zakar lah intisyarul zakar. Kitab Matlaq sebut. Dalam kitab Bajuri sebut. Jadi kalau seronok tu mula fitnah tak boleh. Jadi kesimpulan, dia ada qaid lah. Dia tak, bukan umum. Bukan semata-mata. Bukan itlaq. Bukan haram tengok farah binatang. Maksudnya, ada qaid.
Sekiranya timbul fitnah, haram. Habis. Dan pada kain, dia tak boleh tadi dia tak bodan. Teru dia pada. Sadam lah. Dan pada binatang dilihat sekalian tubuhnya. Dan pada kain dengan bukakan lipatan kain. Dan dilihatkan dua mukanya, muka kain. Jika bersalahan. Okey. Beli kain. Kain lipat ni. Sama ni, beli kain dengan baju ni. Baju kita beli kedai kan dilipat. Baju ni. Baju ni dia lipat, duduk dalam lipatan baju. Kita kena buka. Kena buka tengok. Nak buka tengok ni memada ke tengok luar saja, tak tengok dua muka belakang? Kalau sama, perlu tengok muka luar aja. Tapi kalau kain berbeza, belakang ni lain, kena tengok. Depan, tengok belakang. Begitu juga kain. Ni, kain kita beli kain. Kain kita lipat elok kan? Kena buka tengok luar dan dalam. Kalau benda itu berbeza. Kalau sama, tak payah tengok dalam, tak payah tengok luar lah. Itu dua muka maksudnya. Maksudnya dua muka ni, dalam dan luar. Itu muka kain. Dan pada kain, memada dengan bukakan lipatan. Dengan buka lipatan kain, lepas buka tu, dan dilihatkan dua mukanya. Muka kain. Maksudnya, belah luar dan belah dalam lah. Dua muka tu, cari muka mana pula. Yang kata memada tengok, apa nama ini, kena tengok luar dan dalam tu, dua muka tu jika. Jika tu dia panggil syarat. Jika bersalahan, jika berlainan, kena tengok dua-dua. Tu dia panggil jika tu. Jika syarat. Kalau tak ada syarat, tak perlu jika. Kalau sama je, tak perlulah tengok dua. Tengok muka depan cukup lah. Habis. Dan isu keberapa dah? Banyak dah. Dan isu terakhir dah rasanya ni. Tengok. Tengok kitab. Nak beli kitab pula. Betul lah isu terakhir dah. Isu terakhir perahu. Ni isu kedua terakhir. Dan pada kertas. Dan pada kitab. Dan pada kitab. Dan jika ia membeli kitab. Tu atau pada kata tadi lah. Atau pada isu pertama tu. Semua atau isu pertama. Dan pada kitab. Dan jika ia membeli kitab. Tu. Dan kertas putih. Dan mishaf. Banyak. Sama je dia nak buat. Beli kitab, beli kertas. Beli kertas putih A4 lah. Dan mishaf. Beli Quran. Memada dilihat tiap-tiap lembarnya. Kalau lembar 300 layan, lembar tu mana layan. Kena tengok 300 layan. Mampu kita. Kitab tu pula 4 jilid. 1 jilid 300 layan. Kata A4 pula kena buka. Satu-satu pula tengok. Jam. Duduk situ daripada pagi sampai petang baru siap. Tak beli. Tak beli. Apa tak puas hati. Main-main dengan mazhab Syafi'i. Ketak. Jatuh cetak. Mazhab Syafi'i jaga betul-betul. Tengok-tengok lah ketak. Tak sama pun ada sengit. Paling-paling tak tahu mau puluh hilang. Sengit pun ada. Hang bertakut pun ada. Ni. Melekat kan? Nak kena gunting. Potong. Mazhab Syafi'i cantik dia buat. Kena tengok apa? Memada dilihat tiap-tiap lembarnya. Tiap-tiap helai. Lembar tu helaian. Tiap-tiap helaiannya. Helaian kitab. Helaian kertas. Helaian mishaf. Kena tengok. Ni qaul mu'tamad. Qaul dhaif. Qaul dhaif ni tak tengok apa pun tak apa. Tengok luar ni lah qaul dhaif. Ni tengok luar. Dalam ni tak tengok. Qaul mu'tamad kena buka satu ni. Ni matelak ni. Kitab saya ni matelak ni. Saya dah asim 4 rubuk. Sebab saya masa belajar dulu, saya nak dobit tepi ni. Tepi ni kan tak ada dobit. Jadi saya foto step. Ibadat satu, muamalat satu,
jenayah 1. Itu so, munakahat. Munakahat 1, jenayah 1. Jadi 4 rubuk. 4. Kita pun kena beli lah. Kena tengok lah. Ni qom tamak 1. Layan. Semualah 300 layan. Dubik balik tu. Nabi balik. Nabi balik kan. Tanya ni tanya tempat je Nabi. Habis. Jadi itu qaul mu'tamad. Jadi qadha'if ni kita tengok depan tak apa. Apabila berlaku aib ni kita khiyar lah. Habis last sekali perahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Tengok perahu. Dan pada perahu. Dan Allah pada kata jika membeli perahu. Hari ni jika membeli bot, jika membeli kapal layar. Apa-apa pun tak kisahlah. Dan jika membeli perahu. Memada dilihat sekaliannya. Sekalian perahu. Sekalian tu. Hingga yang di dalam air daripadanya. Bawah air pun kena tengok kot. Menyelam lah tengok. Tu korang tak mutamak. Habis. Wallahu a'lam. Khatamlah kita. Baru khatam muamalah. Silap. Baru khatam jual beli. Masuk bab riba insya-Allah bulan depan. Babur riba. Bab riba panjang. Bab riba ni dia dalam kitab kita ni dia panjang juga. Memang dia panjang sampai 3 muka surat. Barulah masuk bab jual beli yang diharamkan. Dia riba ni dia masuk dalam bab jual beli. Jual beli tak habis hari ni. Ini ni baru habis rukun jual beli. Baru habis rukun jual beli. 16 syarat sah jual beli dah settle. Jadi 16 syarat sah jual beli tu baru settle 16 syarat sah jual beli. Mengaji bertahu dah. Bab jual beli banyak lagi. Lepas riba barulah masuk jenis jual beli yang haram. Jenis jual beli yang haram sah, jenis jual beli yang haram lagi tak sah. Barulah masuk khiyar. Lepas khiyar tu pula masuk jual beli yang tak qobak. Ke jual beli tak qobak dulu baru khiyar, gitulah. Jual beli tak qobak dulu baru khiyar. Rasanya. Khiyar dulu kan? Riba khiyar. Riba khiyar. Betul. Riba khiyar. Tak ada bab. Dia khiyar. Lepas riba khiyar. Lepas khiyar tu barulah jual beli mabik belum diqobak. Banyak lagi. Mabik. Qabat. Lepas tu baru bab tauliyah. Baru bab jenis jual beli. Tauliyah ni dah habis kat Sarah. Sarah tu dia express. Ini detail lah. Kita baca satu persatu. Sarah tu kita ambil inti je. Idaman penutup jilid pertama, jilid kedua tu kita ambil intipati je. Jadi kita baca kitab matlak tu, kita tak pening lah. Sebab kita dah pernah baca idaman penutup kan. Baca kitab matlak ni dia panjang, detail. Wallahu alam. Baca kita bab riba dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kita akan bertemu dia detail bab riba. Lepas kerangka asas kita cerita kerangka dan formula riba, kemudian kita detailkan jenis jual beli pertukaran yang tak boleh. Ada yang tak boleh dengan sebab riba. Ada dia selit juga, ada yang tak boleh tapi bukan riba, cuma tak dibenarkan. Ada juga macam jual beli air tebu. Dalam ni akan disebut. Jual beli air tebu, dia campur dengan air. Kita tak boleh. Tak sah jual beli tu. Kita nak tebu tapi dia campur dengan air. Melainkan kita nak, memang kita aim saya nak air tebu. Lain. Ni tak, kita nak tebu. Maksudnya kita nak maik tebu tu. Kita nak tebu air pekat-pekat. Tiba-tiba dia campur, tu tak sah. Tapi kalau masuk air batu tu? Kalau kita nak tak apa. Melainkan tak boleh jual beli. Kena heboh je. Saya nak juga, dah masuk air pun tak apa. Saya nak juga masuk air pun. Tak boleh jual beli, tak dibenarkan. Itu antara jual beli yang dilarang. Nanti masuk insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'i al-'amilin. وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبركاته وسلم الحمد لله رب العالمين.